Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, murid-murid Matematik tahun 5, tajuk koordinat nisbah dan kadaran. Okey, cikgu harap semua sudah bersedia untuk kita ke tajuk nisbah. Standard pembelajarannya ialah 7.2.1 mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk A nisbah B yang melibatkan nisbah 1 bahagian ke bahagian, 2 bahagian kepada keseluruhan, 3 keseluruhan kepada bahagian. Jom kita lihat situasi yang pertama. Nisbah antara dua kuantiti. Kita lihat gambar di sini menunjukkan aktiviti perkemahan unik beruniform. Okey, ahli bulan sabit merah Malaysia BSMM ada 5 orang. Berapakah bilangan ahli pengakap? Kami 3 orang. Jadi di sini menunjukkan bahawa 5 orang ahli bulan sabit Malaysia, bulan sabit merah Malaysia dan juga 3 orang ahli bagi pengakap. Okey, nisbah di sini maksudnya ialah perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang sama. Okey, maksudnya nisbah di sini adalah bandingan atau bandingan ukuran atau nilai. Okey, bandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Okey. Okey, jadi yang pertama kita lihat soalan yang pertama, apakah nisbah bilangan ahli pengakap kepada bilangan ahli BSMM? Okey, kita tahu ahli pengakap ada 3 orang dan ahli BSMM ada 5 orang kepada BSM. Jadi kita akan dapat pengakap ada 3, BSMM ada 5 orang. Okey, dengan itu nisbah 3 kepada 5. Okey, dengan nisbah 3 kepada 5 kita boleh tulis sebagai 3 titik bertindih 5. Okey, dengan perkataan nisbah bilangan ahli pengakap kepada bilangan ahli BSMM ialah 3 nisbah 5. Okey, 3 titik bertindih itu kita katakan sebagai nisbah. Okey, seterusnya kita lihat kepada B. Okey, nyatakan nisbah bilangan ahli BSMM kepada jumlah ahli BSMM dan pengakap. Jadi di sini dikata ahli BSMM kepada jumlah. Okey, jumlah ahli BSMM dan juga pengakap. Jadi kita kena cari jumlah ahli pengakap dan BSMM itu. Jadi pengakap ada 3, BSM ada 5. Jadi kita tambahkan. Maka kita akan dapat di situ. Okey, kita akan dapat di situ berapa? Okey, di sini pengakap ada 5, BSM ada 5, pengakap ada 3, iaitu untuk jumlah 5 tambah 3 ada 8. Maka kita dapat jawapannya adalah nisbah 5 kepada 8 dan kita tulis nisbah titik bertindih 5 titik bertindih 8. Okey, nisbah bilangan ahli BSMM kepada jumlah ahli BSMM dan pengakap ialah 5 nisbah 8. Okey. Seterusnya kita tengok nisbah jumlah ahli pengakap dan BSMM kepada bilangan ahli pengakap pula. Dia tukarkan balik. Okey, jadi kita akan dapat kita jumlahkan ahli pengakap tadi. Okey, bilangan ahli pengakap tadi kita dapat 3 tambah 5 adalah 8. Okey, maka kita akan dapat 8 nisbah 3. Sebab pengakap ada 3 orang. Okey, so kita lihat yang seterusnya. Nyatakan nisbah bilangan lelaki kepada bilangan perempuan dalam gambar di atas. Okey, kita lihat gambar ini, perempuan berapa, lelaki berapa untuk ke semua ahli. Okey, bilangan lelaki. Okey, kita tengok bilangan lelaki ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5 orang lelaki. Manakala perempuan ada 1, 2, 3 orang. Maka kita akan dapat bilangan nisbah bilangan lelaki kepada bilangan perempuan ialah 5 nisbah 3. Okey. Okey, seterusnya kita lihat situasi yang berikut
iaitu 2. Yang berikut ialah sebahagian daripada resepi membuat dodol oleh Puan Maslina. Okey, 10 kilogram tepung pulut, 1 kilogram tepung beras, 11 kilogram gula pasir, 2 kilogram gula merah, 4 kilogram santan. Okey, kita gunakan 11 kilogram gula pasir dan 10 kilogram tepung pulut. Okey, so sekarang ni pakcik dengan dua orang pakcik tu sedang macam dodol. Okey, soalannya di sini, apakah nisbah jisim gula pasir kepada jisim tepung pulut? Okey, kita tahu jisim gula pasir adalah 11 kilo. Okey, dan jisim tepung pulut ialah 10 kilo. Jadi nisbahnya ialah nisbah 11 kepada 10. Kita tulis 11 titik bertindih 10. Jadi nilai kg kita tak perlu. Dan untuk nisbah unit tidak perlu kita tulis. Tetapi untuk mendapatkan nisbah hendaklah unit yang sama. Okey? Faham Jadi cikgu terangkan sekali lagi. Untuk menulis nisbah unit tidak perlu ditulis. Tetapi untuk mendapatkan nisbah kita hendaklah menggunakan unit yang sama. Okey, so seterusnya kita akan dapat nisbah jisim gula pasir kepada jisim tepung pulut ialah 11 nisbah 10. Okey. Kita lihat seterusnya nisbah jisim pulut kepada jumlah jisim tepung. Okey, di sini tepung kita ada dua jenis tepung iaitu tepung pulut dengan tepung beras. Okey, jadi kita hendaklah menambah jisim tepung itu. Tepung pulut tambah dengan tepung beras. 10 kilogram tambah 1 kilogram, kita akan dapat 11 kilogram. Maka kita akan dapat 10 nisbah 11. Kita tahu tepung pulut adalah 10 kilogram dan 11 adalah campur semua jumlah tepung. Itu tepung pulut dan juga tepung beras. Okey, B. Dan seterusnya adalah C. Nisbah jumlah jisim gula. Jisim gula kepada jisim gula merah ialah berapa? Kita tahu jisim gula. Gula ada dua jenis iaitu dipanggil gula pasir dan juga gula merah. Okey, untuk mencari jumlah jisim gula kita tambahkan iaitu di mana gula pasir tambah gula merah, kita akan dapat 11 kilogram tambah 2 kilogram. Maka kita akan dapat 13 kilogram. Jadi, jumlah jisim gula 13, nisbah gula merah kita ada 2 kilogram. Maka, 13 nisbah 2. Okey, faham? Okey, untuk seterusnya kita lihat. Okey, di mana kita lihat alif dan raudah. Okey, di sini dia ada dua jenis cecair mandian. Okey, nyatakan nisbah isi padu cecair mandian A kepada isi padu cecair mandian B. Okey, Alif menjawab 2 ml 1 liter. Jadi 2000 ml 1 liter. Jadi Alif membuat 2000 nisbah 1. Manakala Raudah pula 2000 ml 1 liter, 2 liter 1 liter dan 2 nisbah 1. Itu Raudah jawab. Jawapan siapa yang betul? Mengapa? Jadi di sini kita perlu membuat penjelasan. Okey, yang mana jawapan yang betul ialah jawapan Raudah. Ini kerana ukuran atau nilai hendaklah pada unit yang sama. Okey, hendaklah pada unit yang sama. Kita kena tukarkan kepada unit yang sama dahulu. Barulah kita boleh membuat nisbah. Okey, jadi yang seterusnya maka hendaklah menukarkan unit ml kepada liter. Jadi kita tahu bahawa 2000 ml sama dengan 2 liter. Dengan itu nisbah isi padu cecair mandian A kepada mandian B ialah 2 nisbah 1. Okey. Okey, seterusnya kita lihat uji minda. Okey, kita lihat dua gambar penimbang yang mana penimbang pertama 4 kg bagi 2 biji buah tembikai.
Manakala penimbang kedua 3 kilogram bagi sebiji tembikai dan sebiji buah nanas. Okey, dinyatakan di sini jisim setiap tembikai adalah sama. Jadi kita nak tahu jisim sebiji tembikai, kita lihat pada penimbang yang pertama iaitu 4 kilogram bahagi dengan 2. Maka kita akan dapat 2 kilogram bagi sebiji tembikai. Untuk mendapat jisim buah nanas, kita lihat penimbang yang ketiga di mana 3 kilogram kita tolak 2 kilogram bagi sebiji tembikai, maka kita akan dapat 1 kilogram untuk sebiji nanas. Okey, kita lihat soalannya. Okey, nyatakan nisbah A jisim sebiji tembikai kepada jisim sebiji nanas. Okey, kita ketahui bahawa tembikai 2 kilogram, nanas 1 kilogram. Maka, nisbah jisim sebiji tembikai kepada sebiji nanas ialah 2 nisbah 1. 2 titik bertindih 1. Okey. Seterusnya, B, jisim sebiji nanas kepada jumlah jisim buah-buahan. Okey, jisim sebiji nanas kepada jumlah jisim buah-buahan. Jisim buah-buahan. Jadi di jisim buah-buahan di sini hendaklah kita cari dahulu. Kita ketahui penimbang pertama 4 kilogram, penimbang kedua 3 kilogram. Kita tambahkan. Maka kita akan dapat 7 kilogram semuanya. Jadi sebiji nanas kita tahu 1 kilogram. Jadi kita akan dapat nisbah jisim sebiji nanas kepada jumlah jisim buah-buahan ialah 1:7. Di mana kita akan ambil nombor dia, cikgu ingatkan sekali lagi, unit kita tak perlu letak untuk nisbah. Okay? Tetapi untuk mencari sesuatu nisbah, mestilah unit yang sama. Okey, jelas? Okey. Seterusnya, cikgu harap murid-murid buat latihan muka surat 240. Itu cuba ini bagi menambahkan lagi kefahaman murid-murid dalam nisbah ini. Okey, cikgu harap jika ada masalah boleh murid-murid tanya kepada guru murid-murid semua. Okey. Okey, cikgu rasa setakat ini saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.